Pesara rugi lebih 4 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pesara rugi lebih 4.4 juta ringgit selepas terpedaya dengan sindiket pelaburan mata wang kripto yang tidak wujud. Menurut Ketua Polis Daerah Bigfield, ACP Amil Hizam Abdul Syukur, mangsa telah menerima mesej melalui WhatsApp daripada nombor tidak dikenali yang mengiklankan pelaburan mata wang kripto. Suspek telah memperkenalkan diri sebagai ejen pelaburan mata wang kripto dan berasal dari Singapura. Pengadu dipujuk untuk membuat pelaburan dan diarahkan untuk membuat pendaftaran di laman web yang diberikan. Pengadu telah dijanjikan pulangan 5 hingga 10% daripada nilai modal, namun tidak dinyatakan tempoh pelaburan tersebut. Terpedaya dengan tawaran tersebut bermula 18 Julai hingga 6 September lepas. Pengadu telah membuat 90 transaksi berjumlah RM4,417,092.80 secara berperingkat ke dalam akaun bank yang diberikan. Bagaimanapun, semalam pengadu gagal mengakses laman web dan gagal menghubungi suspek. Pengadu telah membuat aduan di bahagian siasatan jenayah komersial IPD Brickfields hari ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sementara itu, di Perak, seorang pesara rugi 1.4 juta ringgit gara-gara terpedaya dengan sindiket phone scam, dan Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan mangsa ditipu menerusi panggilan telefon oleh seorang lelaki yang menyamar sebagai pekerja syarikat Korea dan pegawai polis. Hasil siasatan mendapati mangsa menerima panggilan pada Mac 2020 berhubung satu bungkusan yang kononnya terlibat dalam jenayah pengubahan wang haram dan dadah. Mangsa telah ditunjukkan waran tangkap mahkamah berkaitan kes itu mempercayai percakapan suspek. Mangsa kemudian membuat pengesahan dengan Ibu Pejabat Kontijen Sabah mengenai kes tersebut dan telah mendedahkan kesemua maklumat sulit pembankan seperti diarahkan. Mangsa hanya menyedari penipuan itu setelah menunggu lama suspek untuk menyiasat kes dan membuat laporan polis di IPK Perak. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Baik, masih di Perak, lelaki yang dipercayai terlibat kes bunuh seorang lelaki yang ditemui maut di hadapan sebuah kedai serbaneka di Pokok Asam Taiping ditahan. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Razlam Abdul Hamid dalam satu kenyataan memaklumkan ujian saringan awal mendapati suspek positif dadah jenis morfin. Suspek direman 7 hari sehingga Selasa depan bagi membantu siasatan. Beliau turut memaklumkan hasil bedah siasat ke atas mayat mangsa mendapati kematian berpunca daripada penyakit jantung dengan kecederaan tisu lembut pada badan. Di Terengganu pula, seorang lelaki cedera selepas rakannya tertembak dalam kejadian di kebun di Kertih Kemaman pagi kemarin. Insiden berlaku kira-kira pukul 11 pagi ketika mangsa 54 tahun berada di dalam kebun buah-buahan bersebelahan kebun rakannya. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Han Yan Ramlan berkata, ketika kejadian mangsa dikatakan sedang memanjat sebatang pokok manggis di dalam kebun miliknya. Pada masa sama, suspek seorang warga emas berumur 69 tahun datang ke kebun mangsa dengan membawa senapang patah. Suspek ternampak pokok manggis bergoyang dan menyangkakan monyet di atas pokok itu sebelum melepaskan tembakan. Mangsa yang cedera pada tangan kiri dihantar ke unit kecemasan Hospital Kemaman dan telah dibenarkan pulang. Polis bertindak merampas senapang patah dan suspek dibawa ke IPD Kemaman untuk siasatan lanjut. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai permit serta lesen pemilikan senjata dan polis kini sedang menyiasat untuk mengenal pasti pemilik sebenar senapang berkenaan. Ini pula di Kedah, pemandu lori kren Tenaga Nasional Berhad TNB maut selepas lori dipandu mangsa dihampap kontena sebuah trailer di Batu Sembilan, Kota Sarang Semut, Jalan Alustar, Sungai Petani pagi tadi. Dalam kejadian pukul 4.15 pagi itu, mangsa Hasbullah Muhammad Saleh, 38 tahun, maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, siasatan awal mendapati trailer dipandu lelaki berusia 27 tahun itu hilang kawalan dan merempuh lori kren dipandu mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.
Di Mahkamah Session Shah Alam, pengarah urusan syarikat dan pengurus syarikat konsultasi mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menipu 3 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Syafiq Muhammad dan Chia Sing Nam didakwa memperdayakan lembaga pengelola 2 sekolah dalam kerja baik pulih fasiliti membabitkan nilai RM1.24 juta. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 17 Oktober ini bagi sebutan semula kes. Juga di Mahkamah Session Shah Alam, bekas pengurus akaun syarikat jualan dalam talian mengaku tidak bersalah atas 12 pertuduhan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah lebih RM900,000 antara tahun 2020 hingga 2021. Tertuduh Muhammad Yusof Zubair didakwa menggunakan dan memindahkan wang termasuk bagi pembayaran akaun kad kredit secara berperingkat menerusi 3 akaun bank miliknya dan seorang lelaki lain di 3 cawangan bank berbeza sekitar Petaling Jaya dan Shah Alam. Dia dituduh mengikut 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Mahkamah menetapkan 20 November ini bagi sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Session Kuala Lumpur, 3 lelaki termasuk 2 beradik mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol adik ipar rakan 2 minggu lalu. Mengikut pertuduhan, 2 beradik Nik Muhammad Rahimin Mat Zaid dan Nik Khaira Rafizi serta rakannya Muhammad Zuhilmi Zainuddin didakwa bersama dengan sengaja melakukan kesalahan rogol ke atas seorang perempuan berusia 26 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Kesemua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin dan mahkamah tetapkan 12 Oktober ini untuk sebutan semula kes. Mahkamah menetapkan 12 Oktober ini bagi sebutan semula kes dan lantikan peguam. Ops Tapis khas di Jempol Negeri Sembilan membawa kepada rampasan pelbagai jenis dadah dan penangkapan 124 individu. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof, mereka yang ditahan dalam operasi pada 6 dan 7 September itu melibatkan beberapa kategori termasuk bekalan, pemilik dan salah guna dadah. Dadah yang dirampas bernilai RM80,000. Datuk Ahmad Zafir dalam kenyataannya turut memaklumkan bagi tempoh Januari hingga 10 September lalu, 132 pengedar dan 3,241 penagih berjaya ditangkap di seluruh negeri itu. Ini pula kes lewe minyak masak bersubsidi dengan mengisi semula ke dalam tong terpakai. Hasil serbuan di sebuah premis di Cerang Tuli, Padang Pak Ahmad Pasir Putih semalam, KPDN Kelantan merampas 2.3 tan metrik minyak masak. Pengarah KPDN Negeri Azman Ismail berkata, serbuan pada pukul 2 petang itu susulan tangkapan seorang suspek yang gagal menyeludup minyak masak bersubsidi apabila truk pikap yang dipandunya terbalik selepas dikejar anggota penguatkuasa pada Isnin. Mendapat bekalan minyak masak daripada beberapa repacker daripada belah Terengganu, belah Besut dan juga ada di Kelantan pun bila kita dapat kesan daripada kotak-kotak yang telah diguna pakai, dia memotong minyak masak subsidi yang 1 kilo tu dan masukkan ke dalam tong. Dalam tong jeriken. Selain minyak masak bersubsidi, paket 1 kilogram, pihaknya turut merampas 240 kilogram gula. Anggaran nilai keseluruhan rampasan adalah sebanyak RM46,454. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepanan dan kesusilaan. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Membara Kenali Borneo melabuhkan tirainya selepas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat lokasi akhir di Teluk Melano di Kuching, Sarawak tengah hari tadi dan sekaligus melengkapkan penjelajahan kembara sejauh 2,154 km yang bermula dari Tawau Sabah 3 September lalu. Teluk Melano merupakan titik permulaan lebuh-raya Pemborneo yang menghubungkan bumi Kenyalang dan bumi di bawah Bayu. Sejurus tiba baginda Brahma Mesra dengan lebih 1,000 penduduk yang menunggu rombongan diraja sejak awal pagi. Al-Sultan Abdullah kemudiannya merakamkan gambar kenangan di papan tanda 0 km selain menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengamal media yang membuat liputan. Baginda kemudiannya melawat pameran projek Masjid Teluk Melano serta mendengar taklimat pembinaan naik taraf projek lebuh-raya Pemborneo yang dijadual siap November tahun depan. Al-Sultan Abdullah seterusnya menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Masjid Teluk Melano. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Sabah atas kerjasama sepanjang kembara, khususnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang memainkan peranan besar menjayakan kembara berkenaan. Konsep ekonomi madani mampu memacu ekonomi Malaysia ke satu tahap yang lebih baik berbanding era 90-an. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin dasar dan polisi baharu negara membuka peluang dan menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Perdana Menteri dalam lawatan singkat ke Singapura berkata minat dan sokongan kepada konsep ekonomi madani dizahirkan dalam perjumpaan tertutup beliau bersama pelabur global yang berpangkalan di Singapura. You know, there's a new policy, there's new industrial master plan, there's new energy transition, economy madani. Even in our submission of the midterm review 12 Malaysia plan, they also see that there's a shift from the old framework or policies to some of the new adjustments which is necessary to uplift and propel the country as a major economic power. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja sehari ke Singapura. Tegas beliau kestabilan politik negara dan dasar yang jelas pada ketika ini menjadi wadah untuk menarik pelaburan asing. Sesi libat urus Perdana Menteri bersama pelabur asing di Singapura berjaya menarik minat mereka untuk melabur di Malaysia. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata beliau akan mengadakan sesi pertemuan bersama pelabur berkenaan pada sidang kemuncak Asia Milken Institute 2023 di Singapura.
mereka pun berkongsilah keyakinan kepada Malaysia semakin tinggi, and they hope that kita fokus kepada execution lah, all these good policies, but they want government and all the agencies under government to focus on the execution of those policies. Saya rasa kita perlu melihat dari jangka masa panjang bagaimana yang disebut tadi lah, ease of doing business dan making sure we have the right people, because our competitiveness ni dua sebenarnya. Satu is our infrastructure, the other one, the second one is our talent. So we need to ensure that we continue to focus on these two areas to be relevant to all the investments and the trade that we want to focus on. Keputusan bagi setiap permohonan untuk dapatkan sijil halal wajib diberikan dalam tempoh 30 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, proses tersebut perlu dipermudah dan tiada alasan untuk dilewatkan. Saya telah juga mengarahkan agar dipermudahkan prosedur bagi memperolehi sijil halal ini, dan it has to be simplified, dan jangan pernah menyusahkan pemohon-pemohon sijil halal ini. Perkara ini tidak mustahil boleh dilakukan kerana terdapat kombinasi di antara mereka yang arif di dalam bidang halal dan tayyiban ini, iaitu terdiri daripada pemuka-pemuka agama yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pengeluaran sijil halal. Tren LRT bertemakan cerita Malaysiaku diperkenal sempena sambutan Hari Malaysia, dan ia juga sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosi sambutan selain menyemarak rasa penghargaan dan cintakan negara. Coach ini salah satu daripada sejumlah coach yang mereka ada, tapi satu coach telah dihias dan diperagakan pelbagai fakta, pelbagai maklumat, dan juga hiasan itu bukan hanya menarik tapi banyak pengisiannya dari segi sama ada simbol-simbol yang penting bagi negara kita, macam bunga kebangsaan, harimau Melaya, dan juga pelbagai maklumat lain. Lebih 3,800 kes keselamatan cyber direkodkan setakat Ogos lalu, dan ia melibatkan penipuan, pencerobohan, kod berniat jahat dan kesalahan berkaitan kandungan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin berkata, data itu menunjukkan kesedaran orang ramai berkaitan penggunaan internet perlu dipertingkatkan. Sangat-sangat penting untuk kita juga mendidik generasi muda kita apa cara ataupun habits yang hygiene supaya mereka boleh menjadi seorang pengguna internet yang sihat dan tak mudah kena scam. Bagi mengatasi isu tersebut, kerajaan dan pemain industri perlu secara konsisten melabur dalam penyelidikan dan pembangunan keselamatan cyber, khususnya melibatkan golongan muda. Beliau ditemui selepas majlis penutup peringkat akhir Wacana Keselamatan ICT Kebangsaan Piala Cabaran Cyber Safe di Angkasa Puri, Kota Media. Wacana melibatkan pelajar dan guru dari SMK Sri Putri Cyberjaya, SMK Kota Kemuning dan SMK Aminuddin Baki dalam usaha mempertingkatkan kesedaran keselamatan cyber seawal peringkat sekolah. Pengilang, pemborong dan peruncit setuju beri komitmen merealisasikan pelaksanaan program khas beras putih tempatan PKBPT di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam kenyataannya berkata PKBPT sedang dilaksana pihaknya melalui 2 fasa bermula pada 8 September dan 15 September ini.
Melalui PKBPT, pengilang akan meningkatkan pengeluaran sebanyak 20% bekalan beras putih tempatan BPT berjumlah 23,000 tan metrik sebulan untuk pasaran dalam negara bagi tempoh setahun. Pelaksanaan itu hasil sesi libat urus KPKM bersama Pemaindustri Beras Negara yang telah diadakan hari ini. Langkah intervensi itu bagi memastikan bekalan PBT dapat memenuhi keperluan pengguna dan menjamin kestabilan bekalan PBT di pasaran. Fama dan Lembaga Pertubuhan Peladang turut dilibatkan bagi tujuan pengedaran PBT kepada kumpulan sasar terutama di kawasan yang tidak ada kemudahan pasaraya. Pemantauan dan penguatkuasaan keseluruhan rantaian PKBPT ini akan dilaksanakan KPKM melalui Kawal Selia Padi dan Beras dengan kolaborasi strategik Opjamin bersama bahagian penguatkuasaan KPDN. Sebuah premis di Seri Kembangan yang menjual beras pada harga mengelirukan diserbu penguatkuasa KPDN. Pemangku Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan serbuan dilakukan susulan aduan orang ramai berhubung harga jualan beras jenama Bird of Paradise Super Siam varian 10 kilogram. Pemeriksaan mendapati harga yang dipamerkan pada tanda harga beras itu adalah RM52.40, manakala harga yang dicetak pada plastik pembungkus beras berkenaan adalah RM48.80. Hasil imbasan harga yang dilakukan oleh penguatkuasa mendapati harga yang tertera melalui imbasan tersebut berbeza berbanding harga pada pembungkus beras. Tindakan kes telah dilakukan oleh pasukan serbuan di bawah Seksyen 12-1-A Akta Perlindungan Pengguna 1999-Akta 599 iaitu memberi gambaran yang mengelirukan mengenai harga apa-apa barang atau perkhidmatan. Purata 1 kanak-kanak maut setiap hari akibat nahas jalan raya dicatatkan dalam tempoh 2011 hingga 2020. Juruterus Program Karnival Pendidikan Keselamatan Jalan Raya PKJR dilaksanakan Kementerian Pengangkutan sebagai antara inisiatif mengurangkan kadar kemalangan, kecederaan dan kematian di jalan raya melibatkan golongan itu. Program ini adalah dibuat untuk seluruh negara sebenarnya. Hari ini dalam karnival ada pertandingan dan sebagainya. Tetapi dalam sekolah kita pun di bawah Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Myros, kita memang dah ada modul dalam pembelajaran anak-anak kita dalam bahasa Melayu. Beliau merasmikan karnival PKJR yang berlangsung di Reka Skip sehingga Jumaat ini. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail hadir majlis makan malam Yayasan Universiti Selangor USEL 2023. Majlis diadakan bagi meraihkan penganugerahan ijazah kehormat Dr. Falsafah Sains Politik dan Kemasyarakatan kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah bersempena istiadat Convocation UNISEL kali ke-17 dan meraihkan penyumbang tabung USEL. Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa hampir 2 jam menyantuni kira-kira 300 tetamu. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif. Usaha untuk terus memperkasa golongan OKU yang dibentang dalam kajian separuh penggal RM ke-12 disambut baik golongan itu, terutama melibatkan peluang pekerjaan. Perkara itu adalah sangat baik dan harus diteruskan oleh mana-mana pihak sekalipun kerana orang kata OKU pada hari ini sangatlah memerlukan peluang-peluang pekerjaan, orang kata memerlukan bantuan khususnya daripada kerajaan untuk meneruskan kelangsungan hidup kerana OKU pada hari ini kita lihat mereka tidak dapat menjejakkan kaki ke alam industri pekerjaan atas faktor kekurangan yang dialami oleh OKU itu sendiri. Kebanyakan daripada kami juga boleh dikatakan upaya untuk melakukan kerja-kerja yang berat itu agak sukar, dan majikan yang di sektor swasta pun kebanyakannya juga memilih juga untuk golongan-golongan seperti kami ini untuk bekerja. Dan kami juga ada yang menaiki kerusi roda dan tidak boleh mengangkat benda-benda yang berat apa semua tu.
jika diberikan peluang oleh kerajaan, kami amat bersyukurlah. Sehubungan itu, mereka berharap keutamaan serta kebajikan di peringkat kerajaan kepada golongan OKU bagi membolehkan mereka lebih mampan dalam bersaing dengan orang normal. Seorang peserta fellow perdana yang ditempatkan di MITI akan ditamatkan perlibatannya dalam program itu kerana mengemukakan sijil yang tidak tulen. Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam kenyataannya menjelaskan peserta terbabit telah senaraikan beberapa pencapaian semasa memohon, namun salah satu daripada sijil pencapaian yang dikemukakan didapati tidak tulen. KBS turut memaklumkan peserta itu akan ditawarkan untuk mengikuti sesi kaunseling. KBS juga akan memulakan siasatan untuk memastikan pelaksanaan program itu diperkukuh pada masa akan datang. Tiket Rahmah diperkenalkan pada penganjuran kejuaraan motosikal dunia MotoGP Malaysia November depan. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif, tiket tersebut dijual pada harga RM49.90 bermula hari ini. Jelas beliau, sebanyak 7,000 keping tiket Rahmah dijual dan ia hanya melibatkan tempat duduk K2 Hillstand Lita Antarabangsa Sepang. Tiket Rahmah is on top of what we are doing at the moment, right? Like what I said earlier, is to open the gates to those we hear that mengintih kesusahan nak beli tiket mahal daripada tahun lepas. Kita dengar rintihan daripada rakyat bahawa tiket MotoGP dah naik harga. We hear you, and that's why we come up with this initiative dengan KBS untuk kita buka the gates for everyone. Syafriman juga memaklumkan pemegang tiket Rahmah yang juga mempunyai akses untuk membeli menu Rahmah yang akan disediakan di bahagian tersebut. Grand Prix Malaysia 2023 yang dijadual berlangsung dari 10 hingga 12 November. Kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun, skuad muda negara kini mampu menarik nafas lega apabila mengesahkan tempat kepusingan akhir di Qatar tahun depan biarpun tumpas 0-1 kepada tuan rumah Thailand. Pada aksi takhir kumpulan H di Stadium Chonburi itu semalam, jaringan tunggal Yotsakon Burapha pada minit ke-20 sudah cukup untuk membantu Thailand layak ke pusingan akhir selaku juara kumpulan. Malaysia pula terpaksa menunggu beberapa keputusan perlawanan lain untuk mengetahui status kelayakan mereka. Anak buah Ella Warasan bagaimanapun ibarat mendapat peluang kedua apabila berjaya mengisi slot takhir tempat kedua terbaik kumpulan di belakang Kuwait, Tajikistan dan China. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara kumpulan bersama 4 naib juara terbaik daripada keseluruhan 11 kumpulan layak ke Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Qatar. Kejohanan ini turut menawarkan slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pusingan akhir Piala Asia bawah 23 akan berlangsung pada 15 hingga 3 Mei tahun depan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan dan selamat malam.